status pengisiannya yang ada ini dengan nanti ditambah oleh bilangan pengetua-pengetua yang duduk atas kursi Jusasi ini pada tahun ini. Soalan saya yang kedua. Keluasan negeri Sarawak sudah kita sedia maklumkan, maka kami Persatuan Pengetua seluruh negeri Sarawak mencadangkan jawatan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dinaik grade ke Jusabi dengan 2 timbalannya Jusasi. Soalan terakhir yang amat berhormat ialah kami warga pendidik mengalu-alukan dasar satu murid satu sukan kerana ianya amat baik untuk bukan saja untuk murid tapi kami warga guru. Walau bagaimanapun, apa yang kita lihat masih ada lagi sekolah-sekolah di negeri Sarawak yang ada 2 sesi yang saya anggap menjadi kekangan kepada pelaksanaan atau kesempurnaan dasar satu murid satu sukan. Oleh itu saya mohon dipercepatkan ialah sekolah satu sesi. Dan itu terima kasih yang amat berhormat. Terima kasih. Saya akan respon pada beberapa soalan dan mungkin ada pegawai tertinggi kementerian akan jelaskan soalan-soalan tertentu. Yang pertamanya memang benar, dalam sistem pendidikan kita nak roll out apa yang kita panggilkan ICT. Kerana dalam mana-mana negara pun kita lihat sistem pendidikan ini, dia banyaknya bergantung kepada keupayaan kita untuk memperluaskan penggunaan ICT dalam pendidikan. Jadi Malaysia tidak terkecuali, itu sudah jadi satu dasar kita. Dan oleh sebab itu, kita telah mula laksanakan BestariNet dan hampir semuanya, kecualinya ada kelewatan sedikit ialah di Sarawak. Ada sedikit kelewatan. Mungkin baik juga dibangkitkan soal itu, saya jelaskan di sini. Kerana perlu kita benarkan pihak syarikat yang telah pun kita tubuh, yang telah dipilih oleh Kementerian Keuangan, iaitu YTLC untuk menyediakan sistem di semua sekolah. Tapi sebelum itu mesti ada menaranya. Dan di sini ada sedikit permasalahan, kita mungkin perlu bincang tidak di depan saudara secara senyap-senyap nanti bagaimana proses ini dapat disegerakan, bagaimana yang telah pun berlaku di semua negeri tapi ada kelewatan sikit di negeri Pulau Pinang dan di Sarawak. Jadi kalau itu dapat dilaksanakan, bagaimana menjadi hendak kita di peringkat kementerian ialah supaya setiap sekolah dapat dibekalkan dengan bekalan internet, kelajuan seminimalnya ialah 4 megabit. Itu kita telah putuskan dalam perjanjian kita. Walaupun saya yakin ini tidak memadai, tetapi untuk peringkat awalnya itulah yang kita harap dapat kita laksanakan. Jadi dengan sebab itu kita harap langkah-langkah sebegini akan dapat kita laksanakan di semua sekolah-sekolah di negeri Sarawak ini, walaupun dia banyak sekolah-sekolah yang agak pedalaman jauh, tetapi kita tak boleh bedakan antara sekolah di kawasan-kawasan yang sudah maju dengan sekolah-sekolah di luar bandar. Dan penghubungnya antara yang paling penting ialah dengan penyediaan kemudahan-kemudahan internet ini. Keduanya, sebelum ini ada satu pengumuman, saya kira dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk nak membekalkan komputer, apa dipanggil komputer itu? Netbook ke semua guru-guru yang ada dalam Kementerian Pendidikan. Kerana dia mendapat bekalan ini. Tetapi bila kita teliti dan kaji, pada dasar Kementerian Pendidikan memang mengalu-alukan. When people give you something, you cannot reject. Pasal ini adalah satu untuk kebaikan. Tetapi bila kita kaji bahawa kerana netbook ini basic sahaja, mungkin untuk pelajar lebih sesuai daripada guru. Dan keduanya, kalau kita nak bekalkan netbook ini, kita kena bekalkan pada hampir 500,000 tenaga pengajar. Yang mereka dapat sediakan hanya lebih kurang 300,000 saja. So we feel it's a bit difficult to just distribute this to a part of the teaching profession and then sebahagian itu tidak mendapat bekalan. Dan ini akan menjadi masalah, tidak puas hati dan sebagainya. Jadi oleh sebab mereka telah memutuskan untuk bekalkan pada kementerian kita, kita telah putuskan supaya kita mengambil netbook ini dan diedarkan ke semua sekolah-sekolah untuk
memperkukuhkan bilik-bilik makmal ICT yang sudah sedia ada. Saya tak tahu sama di sekolah-sekolah di Sarawak sudah sampai. Dah sampai ke belum? Belum. Tan Sri KSU dia kata dia ada figure, nanti dia akan beritahu kalau nak dijelaskan. Tetapi itu sudah diputuskan. Kita akan hantar ke semua sekolah-sekolah, mungkin di sini ada lewat sedikit, tetapi sebenarnya setiap sekolah, bukan setiap guru dapatkan. Cuma ada juga dasar yang kita sedang timbangkan. But ini akan melibatkan satu jumlah dana yang agak besar. Di mana telah pun pernah disebutkan kita nak perkenalkan satu student, satu device. Iaitu kemudahan ini dibekalkan pada setiap pelajar. Bila mana kita nak bekal kepada setiap pelajar, guru pasti mesti kita lengkapkan dahulu. Tetapi kerana jumlah amount yang terlibat adalah agak besar, kita sedang memikirkan bagaimana sistem pembiayaan untuk membekalkan alatan itu dan bagaimana nak menguruskannya. This is going to be a very big investment of the government. Tetapi akan sampai satu peringkat. Jadi kita sedang meneliti dengan halus bagaimana skim satu student, satu device ni nak kita laksanakan di seluruh negara dalam tempoh yang mungkin tidak berapa lama lagi. Soal pusat aktiviti guru, mungkin ini telah tersedia di beberapa tempat tapi mungkin tidak mencukupi kemudahan-kemudahan. Kata untuk menggalakkan guru menggunakan kemudahan tetapi alatan yang dalam tidak lengkap, saya tidak pasti, mungkin si KSU boleh jelaskan sama ada boleh kita sediakan peruntukan yang lebih besar untuk tujuan itu. Tentang kenaikan pangkat itu, Tan Sri KSU dan KPPM boleh jelaskan dasar satu murid satu sukan. Ini dasar yang saya perkenalkan, bukanlah satu dasar baru sangat sebenarnya, kerana dasar menggalakkan sukan dalam sistem pendidikan ini sudah lama kita laksanakan. Tetapi untuk pastikan setiap pelajar terlibat dalam aktiviti sukan. Kerana saya lihat ada setengah-setengah tempat ada pelajar yang tidak berminat bersukan. Salah satu masalah cabaran besar dalam negara kita ialah isu kegemukan. Obesity. Luckily I'm not too obese. I'm alright, not too bad, but I should reduce a bit more. But there are more slimmer people upstairs, especially the ladies here. Itu cabaran. Kita tahu di sekolah-sekolah, ya, anak yang agak berat badannya lebih daripada biasa kerana tidak ada aktiviti-aktiviti riadah dilaksanakan. Dan bermula di dalam sistem persekolahan. Kita tak boleh nunggukan di luar sana. When you have to start when it is young, when they are young. Jadi kalau di peringkat usia muda mereka tidak terlibat ataupun berminat bergiat dalam bidang sukan, sudah ketua mungkin tidak akan bersukan langsung. Jadi ini akan menjadi masalah dari segi kesihatan di peringkat nasional. Jadi oleh sebab itu saya kata setiap pelajar mesti ambil sekurang-kurang satu aktiviti. Kalau 2 lagi baik, 3 tentunya lebih hebat. Tetapi tidak begitu. Kalau tidak ada kemudahan sukan yang lengkap, saya faham. Waktu saya nak perkenalkan, saya tahu ada sekolah yang tidak ada kemudahan langsung, Padang pun tidak ada. Tetapi guru dan pimpinan sekolah dan ibu bapa boleh jadi kreatif. Merentas desa, tidak memerlukan satu stadium besar. Boleh rentas daripada Padawan pergi ke Kuching. Macam baru saya pergi tadi. Berapa jauh itu? Naik kereta 1 jam. Kalau merentas desa boleh jadi 1 malam, ya, 1 hari 1 malam. Contohnya begitu saja. Bukan saya nak suruh buat begitu, pengsan anak kita nanti. Jadi ini sebabnya itu. Jadi untuk tujuan itu, satu, saya telah bincang di peringkat kementerian supaya bantuan-bantuan per kapita untuk bidang sukan itu dapat kita tambah sedikit. Keduanya, bahan seperti peralatan sukan. Ketiganya ialah infrastruktur sukan. Kalau tidak ada padang, mungkin boleh dikongsi padang di sekolah yang ada kemudahan padang ataupun kemudahan-kemudahan yang lain. Termasuklah universiti yang saya tahu mempunyai banyak kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan. Dia harus membuka ruang. Dan kerana sekarang ini sudah digabungkan institusi pendidikan tinggi dengan sekolah menengah, sekolah rendah di bawah satu bumbung Kementerian Pendidikan Malaysia, maka seharusnya VC, TNC, hal ehwal akademik dan lain-lain yang ada di institusi pendidikan tinggi boleh mengizinkan, tapi dengan cara yang terancang, tersusun,
minta kebenaran lah, jangan curi-curi masuk begitu saja. Mesti ada cara dan peraturan yang agak betul supaya kemudahan-kemudahan yang ada di mana saja itu dapat digunakan. Juga pihak-pihak berkuasa tempatan yang ada kemudahan-kemudahan padang, ada mini-mini stadium yang sudah dibenakan, tidak terbatas untuk digunakan oleh orang-orang luar. Pelajar-pelajar di sekolah pun boleh gunakan. Ini yang saya fikir pendekatan yang boleh kita. Tapi dari segi jangka sederhana dan panjang, kita mahu supaya ada kemudahan yang lebih baik. Ada skema yang sedang pun saya timbangkan, melibatkan swasta, bagaimana mereka nak membantu dengan membuat penajaan di peringkat sekolah. Dan kalau ini dapat kita laksanakan, mungkin lebih baik kemudahan dapat kita sediakan pada masa yang akan datang. Tan Sri Kasiu nak jawab? Terima kasih Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Untuk makluman semua mengenai pertanyaan connectivity Bistarinet, untuk Sarawak memang benar ada sedikit delay, dan untuk makluman semua pada ketika ini One Bistarinet dalam interim contract 2 ya, sambungan, because the first fasa ended in June of 2014, disambung dengan fasa interim iaitu sehingga December of 2014, and now we are in interim 2 until June of 2015. So dalam fasa 2 yang akan bermula July 2015 for another 3 years, Sarawak will be given priority because of the delay. Dan untuk makluman, in terms of the distribution of netbook, Kementerian bercadang, that is true, the netbooks are not here yet, but I have directed, Puan Pengarah, that it must be distributed as soon as possible. Sebanyak 88,943 netbook kepada 1,162 buah sekolah dan 1,253 buah makmal komputer. Now, how it works is that untuk sekolah yang enrolment kurang daripada 10 murid, mereka akan dapat 10 buah komputer. Bagi yang kurang daripada 500 murid dan mempunyai 1 makmal komputer, mereka akan dapat 41 netbook. Dan bagi lebih pada 1,000 murid enrolment dan 2 makmal komputer, Kementerian akan beri 82 netbook. Di samping itu, kita juga akan mengagihkan 36,688 buah netbook kepada 26 PKG. Dan juga kita akan beri keutamaan kepada sekolah-sekolah yang ada TIMS dan PISA sebanyak 42 computers di 21 sekolah. This is the figure for Sarawak. So we will give priority and as I am speaking, and I think the pengarah and timbalan pengarah BTP, bahagian teknologi pendidikan in the ministry, is now packing the computers now to be sent here. So this is ini Dr. Sun pun ada sini, timbalan pengarah. So Dr. Sun, when you get back, make sure it gets on board the aircraft. Thank you, sir. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Sri, saya ingin memberi respon kepada pertanyaan oleh Puan Rokayah Madun tadi mengenai laluan pengetua ke Jusasi. Untuk makluman, laluan pengetua ke Jusasi masih diteruskan. Saya belum lagi dapat the status jumlah pengetua Jusasi sekarang, tapi di Sarawak ni kita tahu memang ada bekas pengarah Sarawak sekarang ni pun merupakan pengetua Jusasi juga dulu dan jadi sekarang pengarah Sarawak. Tapi yang dipahamkan bahawa urusan untuk
menemuduga pengetua-pengetua ke Jusasi akan dijalankan oleh bahagian pengurusan sekolah harian pada 2 hingga 20 Mac akan datang ni nanti. Jadi laluan tu masih ada dan masih kekal, dan saya jagakan calon-calon dari Sarawak akan bersama-sama juga untuk memenuhi jawatan yang akan disediakan. Sekian, terima kasih. Ya, pada masa ini bilangan pengetua yang menduduki jawatan Jusasi, pengetua Jusasi ialah 19. Jawatan ada 19, yang diisi ialah 17. Jadi masih ada kekosongan 2 lagi. Ada 2 kekosongan lagi untuk Jusasi. Sekian, terima kasih. Baiklah para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, oleh kerana kekangan masa untuk kita meneruskan sesi dialog, maka kita tutup sesi dialog kita pada kali ini. Walau bagaimanapun, jika ada ruang yang lain, kita akan panjangkan lagi sesi dialog ini. Hello. Satu lagi boleh? Boleh? Okey, Tan Sri kata boleh satu saja lagi. Okey, jadi salam sejahtera. Saya syukur kepada Yang Berhormat Tan Tun Petinggi Tan Sri dan juga Tan Sri dan Datuk, ya, rakan-rakan pendiri yang lain. Jadi saya mengucapkan syabas kerana telah pergi ke Pedawan. Tepuk tangan. Kerana di situlah sekolah saya, SMK Pedawan. Jadi nama saya Jasin Anak Nyut, Presiden Sarawak Teachers Union, dan seperti mana yang kita maklum bahawa isu guru yang kita perkatakan setakat ini merupakan isu yang panas, dan saya mengucapkan terima kasih dan syabas juga kepada Menteri kita, Menteri Pendidikan, kepada Menteri kerana telah soal separuhnya telah dijawab tadi bahawa pengambilan anak Sarawak akan ditambah. Berikan tepukan kepada beliau. Pengambilan calon guru pelatih jadi disebabkan kekurangan graduan guru kelahiran Sarawak, keluaran IPG dan juga IPTA telah menyebabkan banyak kekosongan diisi di sekolah-sekolah Sarawak. Jadi seperti mana kita telah dimaklumkan tadi bahawa kementerian akan menambah pelatih-pelatih ke IPGM tadi, dan begitu juga kita harap negeri-negeri yang guru-gurunya telah melambak-lambak sehingga terdapat balik sana, kita boleh kurangkan kemasukan pengambilan mereka ke IPGM lah. Bukan kita anti, tetapi kita kena fikir apa yang telah berlaku di negeri Sarawak. Jadi seperti mana yang telah berlaku pada baru-baru ini, 2,431 guru kekosongan di Sarawak dan hanya 61 telah diisi oleh guru-guru yang berasal dari Sarawak. Dan yang kedua, masalah yang perpindahan, seperti mana telah dinyatakan oleh Ketua Menteri tadi, bahawa bukan saja 1 tahun, tapi 6 bulan pun mereka sudah minta berpindah balik. Jadi ini akan menjejaskan perancangan PDP. Jadi Sarawak Teachers Union ada SURE juga, seperti mana yang telah nampaknya yang pertama tu kita sama kepala, ya, yang berhormat. Jadi melonggarkan syarat kemasukan minimum untuk pemilihan calon guru pelatih dengan hanya memberi keutamaan kepada option yang diambil selain daripada kriteria yang lain. Yang kedua, pemilihan guru pelatih berdasarkan wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kerana pencapaian pelajar di wilayah ini adalah berbeza-beza. Jadi kita haraplah pemilihan ini berdasarkan wilayah. Kalau dari Sarawak, 30% dari Sarawak, itu boleh. Tapi kalau kita letakkan mereka dalam satu bakul, memang Sarawak tak main. So, okey, Jasim, boleh kita pendekkan dulu soalan tu? Okey, yang terakhir. Jadi kita mohonlah kepada kementerian untuk mengambil graduan-graduan yang daripada IPTS ini untuk menampung kekurangan guru yang berada di sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Encik Jasim.
Baru saya tahu dia datang dari Padawan. Saya tadi telah luluskan peruntukan 81 juta untuk sekolah itu. Tambah bilik lagi. So that's the good news. Ini sebenarnya setelah pun saya jelaskan tadi untuk tujuan mengimbangkan jumlah penyertaan guru-guru pelatih untuk diisi kejawatan guru-guru di Sarawak. Ini saya telah sebutkan tadi dan dasar ini kita akan mula laksanakan. Cuma kita akan juga bincangkan nanti dengan SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan yang sebenarnya membuat keputusan penempatan guru-guru selepas itu. Untuk ialah kalau jumlahnya sudah kita tahu berapa puluh ribu untuk di Sarawak dan juga di Sabah. Kalau ada bilangan guru daripada Sabah dan Sarawak itu agak sesuai diisi tempat-tempat kekosongan, maka secara orang kata relatifnya pengambilan guru Semenanjung itu agak berkurangan. Saya harap ini tidak disalahfahamkan oleh Kesatuan Guru kenapa kita tidak ambil guru-guru Semenanjung. Yang di sana pun ada juga, cumanya peluang kita nak lebihkan untuk guru-guru di negeri Sarawak mengisi kekosongan di Sarawak. Soal guru yang sudah ditempatkan di Sarawak mohon pertukaran, ini satu daripada isu yang agak menghantui kita sepanjang masa. Dan bukan saja daripada sini untuk pulang ke Semenanjung, tapi Semenanjung nak balik ke Sarawak dan Sabah pun begitu juga. Sehingga ramai yang agak rasa tidak puas hati seolah-olah kita tidak memberi layanan kepada soal kebajikan guru. Tetapi saya yakin saudara pun faham, walaupun ada peraturan permohonan 2 kali dalam 1 tahun yang telah pun ditetapkan, tapi jumlah yang mohon untuk bertukar jauh lebih besar daripada kekosongan option yang diperlukan untuk negeri dan sekolah yang berkenaan. Jadi masalah itu amat menyulitkan kita. Sampai ada buat rayuan berpuluh-puluh kali tak dapat, tapi apapun semampu boleh kita berikan pertimbangan. Macam ada juga yang berkata kalau suaminya ada Semenanjung atau di tempat yang lain, isterinya ada di sini, dalam bidang pendidikan juga seharusnya ada usaha dibuat untuk meletakkan mereka di tempat ataupun di sekolah yang berhampiran, kalaupun tidak di sekolah yang sama. Jadi isu-isu kebajikan ni kita cuba mengambil perhatian soal itu. Soal mengambil graduan daripada IPTS untuk diletakkan dalam sistem pendidikan ni ada sedikit masalah, iaitu kerana banyak institusi pendidikan tinggi ada juga yang menawarkan bidang perguruan ataupun bidang pendidikan, dan mereka yang mohon masuk ke situ adalah yang mereka mengharapkan bila sudah bergraduat dapat ditempatkan dalam Kementerian Pendidikan. But there is no guarantee. Ya. Yang sebabnya ialah kerana sebahagian besar daripada guru kita yang kita ambil sudah pun diserapkan di IPGM untuk dilatih menjadi guru. Ataupun di setengah IPTA tertentu yang kita luluskan, ataupun di UUPSI yang memang tujuannya untuk